insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu, innallaha baligh qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi fis samaa'i was samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi fis samaa'i was samii'un. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi fis samaa'i was samii'un 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi fis samaa'i was samii'un 'aliim. Hasbunallahu wa ni'mal wakiil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakiil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakiil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakiil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullaha usikum wa iyaya taqullaha faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala inna hikmataka wa ansur alaina min hazaimika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasrifu Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu Allah. Bismillahi masyaallah man kana min amatin wa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah antu hamala dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian siri kita, siri tafsir. Jom baca tafsir Tuan Guru ni Abdul Aziz, surah Yunus. InsyaAllah surah Yunus baru masuk siri yang kedua, tiga ya. Tafsir ayat nombor 2 insyaAllah.
Untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. InsyaAllah. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk pagi subuh ni. Tafsir ayat yang kedua. Ya, hari ni dah 20 Rejab insyaAllah. Tinggal lagi 40 hari lagi untuk kita menghadap bulan Ramadan yang besar, yang hebat keberkatannya insyaAllah. Mudah-mudahan kita panjang umur sampai ke bulan Ramadan biar kita dapat puasa sebulan Ramadan itu insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat nombor 2 surah Yunus insyaAllah. Ayat nombor 2 insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum an anzirin nas wa basyiril lazina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Qalal kafiruna inna haza lasahirun mubin. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 2 insyaAllah. Maksudnya, terjemahannya, tidaklah patut adanya pada manusia yang ingkar itu perasaan hairan, disebabkan kami telah wahyukan kepada seorang lelaki dari jenis mereka, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berfirman kepadanya, berilah amaran kepada umat manusia, yakni yang ingkar dengan balasan azab, dan sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka, yakni disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Setelah Nabi Muhammad SAW memberi amaran dan menyampaikan berita yang menggembirakan, berkatalah orang-orang kafir, yakni yang merasa hairan itu, sebenarnya Al-Quran ini ialah sihir yang terang nyata. Surah Yunus ayat nombor 2. Surah Yunus nombor 10. Surah nombor 10. Ini ayat yang ke-2. Terjemahan, ya, terjemahan ayat nombor 2. Saya ulang balik. Tidaklah patut adanya pada manusia yang ingkar itu perasaan hairan, disebabkan kami telah wahyukan kepada seorang lelaki dari jenis mereka, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berfirman kepadanya, berilah amaran kepada umat manusia, yakni yang ingkar dengan balasan azab, dan sampaikanlah berita yang menggembirakan kepada orang-orang yang beriman bahawa bagi mereka ada persediaan yang sungguh mulia di sisi Tuhan mereka, yakni disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Setelah Nabi Muhammad memberi amaran dan menyampaikan berita yang menggembirakan, berkatalah orang-orang kafir, yakni merasa berhoran, ya, yang merasa hairan itu, sebenarnya Al-Quran ini ialah sihir yang terang nyata. Surah Yunus. Allahu Akbar. Ya. Ingkarnya orang-orang kafir. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulin minhum.
Adakah menjadi suatu benda pelik yang hairankan sekiranya kami menurunkan wahyu kepada seorang yang mereka kenalnya sejak kecil lagi. Wahyu ataupun isyarat dari langit itu dibawa ke bumi dengan tujuan pertamanya anzirin nas, memberi inzar kepada orang yang ramai. Inzar merupakan amaran ataupun ancaman. Ya, kalau kita lihat Rasulullah SAW ni di Mekah dah memang dikenali ramai, dah terkenal watak Rasulullah SAW, sifat dia, sehingga dipanggil Al-Amin Nabi Muhammad SAW. Ya, memang terkenal dengan sifat akhlak yang terbaik sebenarnya. Mereka kenal daripada kecil lagi, dah dikenali Rasulullah SAW. Dan satu benda yang pelik dalam ayat ni tulis, satu benda yang pelik dan hairan sekiranya Allah menurunkan wahyu kepada seorang yang mereka kenal, yang datang bukan daripada bangsa yang lain, yang datang kepada bangsanya sendiri. Memang terpilih salah satu daripada kaum yang sendiri yang mereka memang kenal. Wahyu ataupun isyarat dari langit itu dibawa ke bumi untuk tujuan pertamanya anzirin nas. Bila Allah sampaikan wahyu, bila Allah bagi wahyu pada Rasulullah SAW, turunkan wahyu untuk apa? Untuk memberi isyarat. Isyarat apa? Signal. Dua je, amaran ataupun ancaman. Inzar, ya, tu dibagi amaran. Yang pertama, ya, ayat awal. Keduanya, wabasyiril ladzina amanu, kemudian menyampaikan berita yang menggembirakan orang yang mukmin. Anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, sungguhnya bagi orang-orang yang beriman itu mempunyai asas kebenaran di sisi Tuhan mereka. Dengan sebab aku beritahu kepada Nabi dan orang yang beriman supaya memikul dua tugas tadi. Qalal kafiruna inna haza sahirum mubin. Maka orang-orang kafir pun berkata, sesungguhnya pemberitahuan Al-Quran ini adalah sihir yang jelas. Allah Akbar. Degilnya manusia, ya, ingkarnya manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maksudnya dibagi amaran, maksudnya dah dibagi peringatan adanya Rasulullah SAW tu. Untung mereka depan mata dah, live, ya. Diturunkan ayat kepada Rasulullah untuk satu memberi inzar, iaitu amaran, ancaman daripada Allah Ta'ala kepada orang yang ingkar, orang yang tak nak beriman, yang kufur pada Allah Ta'ala. Kedua ayat ni menyampaikan berita gembira kepada orang yang beriman, ya? Orang yang beriman dan mempunyai asas kebenarannya di sisi Tuhan mereka. Ingat, Allah itu maha mengetahui. Allah tahu kebenaran kita, nak kebenaran ataupun tidak. Allah maha mengetahui. Hidden macam mana pun, sorok macam mana pun, Allah tahu kita, tuan-tuan. Allah maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Allah tahu kita di belah mana sebenarnya. Sama ada kita ikut Rasulullah SAW ataupun tidak, Allah tahu. Cuba renung diri kita sendiri. Pada awal kita boleh fikir sampailah sekarang, Allah tahu kita di mana sebenarnya. Nak menyokong mana kita, nak sayangkan mana, sayang betul ke kita dengan Rasulullah, sayang betul ke kita dengan kitab Allah Ta'ala, sayang betul ke dengan agama Allah Ta'ala, betul ke tidak kita sekarang ni? Kalau yang betul,
Kalau betul-betul fix, tak berubah, tetap pendirian kita dengan Islam, alhamdulillah. Tapi kalau ada kepentingan menyorok sana, menyorok sini, tak kira lah siapa. Sebab kata tafsir tadabbur semalam ayat surah Anfal, surah Anfal, surah Taubah. Jangan sampai kita mendalih-dalihkan ataupun menyorok-nyorok beragama kerana menjaga kepentingan, tak kira dia siapa, tak kira ustaz ke, tok guru ke, nyorok beragama, nak jagakan pangkat, nak jagakan harta, nak jagakan kepentingan seseorang itu. Allah kata, tunggulah azab aku. Itu kena-kena kita bab-bab tu. Ni confirm lah orang kafir yang memang berkata, memang bencikan Islam, dikatakan Quran itu sebagai sihir yang jelas. Setelah Allah Ta'ala memuji kitab dia sendiri dengan memberitahu pembaca Al-Quran bahawa kitab dia bijak, sekarang dia bawa satu persoalan yang menandakan bahawa manusia ini tidak bijak. Tuhan menceritakan satu kumpulan manusia di zaman dahulu yang tidak bijak. Akana linnasi ajaban an auhayna ila rajulim minhum. Adakah menasabah, adakah masuk akal kamu naik pelik kerana aku turunkan wahyu kepada seorang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kamu merasa ajaib apabila Muhammad memberitahu kamu mengenai kenabiannya? Kamu berkata manusia menjadi nabi. Sepatutnya nabi ini dari malaikat dan atau dari dewa kayangan. Sedangkan kamu hanya manusia, wahai Muhammad. Tuhan jawab balik, kata tok guru, apa peliknya manusia menjadi nabi? Kerana aku, Allah melantiknya sebagai nabi. Bukan Muhammad melantik dirinya sendiri menjadi nabi. Tidak. Allah melantik dia. Bila Allah melantik, apa peliknya? Allah hendak lantik sesiapa yang boleh, tetapi Allah tidak melantik manusia serupa kamu. Allah pandai memilih orang yang aku pilih, iaitu Muhammad bin Abdullah. Kerana apa? Kerana Nabi Muhammad bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah, iaitu sifat-sifat yang membolehkan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi. Wahai Arab Mekah, siapakah daripada kalangan orang Arab Mekah yang masyhur namanya, yang paling terkenal dan dengan kepribadian mulia, sama ada dengan Muhammad ataupun siapa? Cuba kemukakan berapa kes jenayah, kes pembohongan atau kes penipuan yang kamu rekodkan yang telah dilakukan oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Dan kamu pun beri gelaran kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Amin. Allah Tuhan, tengok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, Allah perakukan, lantikkan dia. Tak ada pilihan raya, tak ada undi sana undi sini. Yang dipilih sendiri terus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih daripada kalangan kaum itu sendiri. Kaum itu sendiri, kaum daripada Mekah situ sendiri, yang memang dah terkenal, yang memang tak ada kes, yang memang tak ada sifat-sifat selain daripada bersifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah, iaitu sifat-sifat yang membolehkan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dilantik sebagai nabi. Itu antaranya sepatut kita mencari pemimpin, tuan-tuan. Pemimpin macam mana nak dipilih? Pemimpin macam mana yang nak memimpin kita?
bukan nak pimpin dalam negeri ataupun negara atau di dunia, untuk memimpin bab dunia saja sebenarnya. Kesilapan kita selalu mencari pemimpin dengan bab dunia saja. Tidak difikirkan pemimpin itu boleh bawa ke alam akhirat ataupun tidak. Ya, tidak difikirkan pemimpin itu boleh memimpin bukan dunia, daripada dunia dipimpin, dituntun kata bahasa lama ke alam akhirat. Pimpinan macam mana? Kadang-kadang kita memilih pemimpin yang boleh menolong yang macam-macam dengan bab dunia saja, tapi tak diendahkan rakyatnya. Tak diendahkan rakyatnya, nak dibawa ke akhirat bagaimana sebenarnya. Ini kena renung kita. Kena renung bab ni. Bab tu Allah bagi sekarang COVID-19 untuk mengingatkan kita nak ke mana sebenarnya rakyat Malaysia, rakyat dunia. Nak ke mana sebenarnya. Allah bagi peringatan yang paling hebat sekarang. Bukan live telecast. Allah bagi depan mata virus C19. Alhamdulillah sekarang dah menurun. Harap-harap kita terus jaga SOP, jaga kepentingan kita dalam nak menangani virus. Mudah-mudahan dapat kita terus dengan masjid, dengan surau. Itu peringatan kita, cari jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Peringatan Allah Ta'ala tak berhenti, tuan-tuan. Dia terus mengingatkan kita. Kita semua tahu Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah setelah dikepung rumahnya. Setelah mereka menekan, menindas dan menginaya baginda. Sebelum berhijrah, Nabi Muhammad berpesan kepada sepupunya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kamu tidak usah pergi bersama dengan aku. Kamu hantar balik semua rantai emas, kancing baju, gelang kaki, gelang tangan, barang kusyen, barang kemas yang disimpan penduduk Mekah di rumah aku. Pada peringkat awalnya, penduduk Mekah menaruh kepercayaan kepada Nabi Muhammad sebagai bukti ia seorang yang beramanah, siddiq dan fatonah. Tiba-tiba apabila Muhammad SAW bercakap bahawa dia seorang Nabi, kamu menentangnya sedangkan dia orang baik. Siapa yang betul? Betul Allah ataupun betul kamu wahai manusia? Ini Allah menceritakan. Maksudnya Nabi diakui di Mekah sebagai seorang yang amanah. Akhirnya disuruh Sayyidina Ali pulangkan semua barang-barang untuk dia meninggalkan Mekah. Barang-barang kemas, barang-barang apa saja di Mekah tu semuanya diamanahkan pada Rasulullah SAW. Tu bukan calang-calang orang, tuan. Sampai nak simpan barang kemas ataupun barang di kawasan Mekah tu, semua penduduk boleh serahkan pada Rasulullah SAW. Punyalah amanah. Bukti dia, semua penduduk di Mekah menaruh kepercayaan kepada Rasulullah SAW sebagai bukti dia seorang yang beramanah, siddiq, fatonah. Tiba-tiba bila Nabi bercakap dia sebagai seorang Nabi, ditolaknya semua, menentangnya, sedangkan Nabi adalah seorang yang amat yang baik. Soalan yang dihadapkan Allah Ta'ala kepada manusia yang terasa, kata Datuk Guru, jejak sampai ke tulang hitam, ke hati putih. Memang Islam itu sifatnya begitulah. Kita tidak boleh cakap ini halal, ini haram. Selepas itu kita buat selamba je. Apabila kita bercakap mengenai agama, hendaklah bercakap dengan cara bersungguh. Sama ada dengan cara kita buat merah muka ataupun cara membawa cerita. Tak kira cara mana pun, asalkan pengajian agama ini menusuk hati, mencuit perasaan dan menggelitik fikiran. Itu cara yang betul mengajar agama. Ini kata Tok Guru pesanannya. Pasal apa?
Bila manusia ni Allah akan buatkan ni sampai terasa sampai ke tulang hitam, tulang yang dalam, ataupun ke hati yang putih. Islam memang sifatnya begitu. Dia mencari jalan untuk bagi terasa pada hati fikiran manusia. Kita tidak boleh cakap ini halal, ini haram, kata Tok Guru. Lepas tu kita buat selamba je, lepas tangan. Tak boleh lah. Mesti ambil tahu juga. Bila bercakap mengenai agama, hendaklah bercakap dengan cara bersungguh. Dipesankan Tok Guru, bila cakap bab agama, mesti pegang dengan yang sungguh. Tak boleh main-main. Sekarang orang main-main, nak keluar Islam, nak masuk Islam, nak masuk agama lain. Tapi dia beragama Islam. Berlaku sekarang. Dibuat permainan bab agama. Silap besar sebenarnya. Pasal tu kita kena bersungguh. Bila bertemu dengan orang ni, kena menyungguh kita. Pasal apa? Cabarannya hebat besok di akhirat. Sama ada dengan cara kita buat merah padam, merah muka, ataupun dengan membawa cerita. Tak kira cara mana pun, asal pengajian agama, bab agama saja, kita biar sampai menusuk hati, mencuitkan perasaan dan menggelitikkan fikiran. Itu cara yang betul mengajar agama. Bukan main-main, bukan main selamba je, bertenang je. Tak. Tidak. Bab agama mesti fokus, mesti serius. Sebab itulah apabila mengajar tidak perlu banyak tajuk. Berapa helai, sehelai kitab, tak semestinya. Kalau begitu malam esok kita baca 2 helai. Ini bukan cara mengajar agama. Tidak mengapa kalau kita mengajar satu tajuk sampai 2-3 malam pun tak apa. Asalkan dapat tentukan orang faham sungguh. Sebab itulah sebagai pendakwah dia kena mengaji sungguh-sungguh, dan bila sudah dapat ilmu dia kena pula sampaikannya. Kalau ada muzakarah, kalau ada perbincangan, jangan cepat marah kepada anak murid. Kalau kita tidak boleh jawab, kita cakap yang betul. Saya tidak boleh jawab soalan ini. Esok saya akan bawa orang lain. Itu sifat orang yang nak mengajar agama. Kalau tak faham, tak tahu, jangan kita cakap kita tahu. Mengaku saja kita tak tahu. Jangan marah orang, jangan marah kalau orang soal kita dan kita tidak boleh jawab. Jangan tunjuk sikap malu apabila tidak boleh jawab soalan anak murid, kerana itu bukan perangai guru agama. Kalau guru agama sebenarnya, bila dia tidak boleh jawab, dia akan mengkaji ataupun dia mengaji dengan orang lain pula. Tuhan kata, apakah yang menghairankan kamu jika dalam satu kampung ini aku pilih seorang untuk menjadi nabi, untuk rapat dengan aku, untuk menjadi jurubahasa di antara aku dengan orang kampung, yakni ummah. Mengikut yang aku tengok sekarang ini, kamu pelik sangat, hairan sangat mengenai pelantikan ini. Bahkan kamu mempelikirkan pelantikan Muhammad sebagai nabi, seolah-olahnya kamu meragui perhubungan makhluk biasa seperti Muhammad ini dengan aku sebagai Tuhan yang bersifat mukhalafatuhu lil hawadis, dengan manusia. Diterangkan Tuan Guru, kenapa kita sebagai manusia nak hairankan jika dalam satu kampung ni, dalam kawasan Mekah tersebut, Allah pilih seorang yang menjadi nabi untuk rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk menjadi jurubahasa perhubungan di antara Allah dengan orang ummah manusia. Mengikut yang Allah tengok sekarang, penduduk kampung tersebut pelik, hairan sangat mengenai perlantikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan penduduk tersebut, penduduk Mekah, memperlekehkan perlantikan Muhammad sebagai Nabi, seolah-olahnya
penduduk tersebut meragui perhubungan makhluk biasa seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah sebagai Tuhan yang bersifat mukhalafatuhu lil hawadis dengan manusia. Ini kita dah apa? Bila Allah lantik Rasulullah, ramai penduduk di Mekah tidak yakin dengan pelantikan tersebut. Macam mana Tuhan boleh melantik makhluk untuk berurusan dengannya sebagai Khalik? Persoalan itu menjadi buah mulut di segenap kedai kopi, di segenap kedai ikan pada masa itu. Tuhan berkata, kenapa benda macam ini pun menjadi pelik? Kerana kamu fikir selapis sahaja. Kerana kamu tengok pada zahir sahaja. Kamu tidak selami untuk masuk ke dalam hakikat tubuh manusia sendiri. Kalau kamu fikir secara panjang lebar, ada benda di dalam tubuh manusia yang berkelayakan Tuhan melantik manusia itu menjadi Nabi. Benda ini tidak ada pada lembu, kerbau, gajah, walaupun itu raksasa yang berbadan besar. Allah menciptakan manusia ini sejenis makhluk yang berlainan daripada makhluk-makhluk lain di muka dunia. Yang ada pada manusia ialah roh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'ul lahu sajidin. Sadaqallahul azim. Ayat 29 surah Hijr. Maksudnya, kemudian apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan kepadanya roh dari ciptaanku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya. Ini ciptaan manusia. Macam mana manusia terjadi. Dalam ayat lain Allah Ta'ala sebut, selepas aku proses mani, aku peram menjadi seketul daging, seketul darah. Selepas itu menjadi daging. Selepas itu diproses tulang sehingga menjadi keras. Selepas itu summa ansha'nahu khalqan akhar. Aku tiupkan masuk ke dalam tubuh kamu roh. Ni semuanya ada. Kita semua ada bab roh. Kemudian auzubillahi minasyaitonirrajim. Summa khalaqnal nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'izatan fakasawna al-'izama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Mu'minun ayat 14. Maksudnya, kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang. Kemudian kami balut tulang-tulang itu menjadi daging. Dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta makhluk yang bernama manusia. Tu, dalil 4 dalil. 3 dalil menyatakan kejadian manusia yang Allah ciptakan. Roh yang ada di dalam tubuh manusia merupakan titik pendekatan di antara Allah dengan manusia yang membolehkan Allah Ta'ala mengirimkan malaikat Jibril bertemu orang yang bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana di dalam tubuh orang ini ada benda yang menjadi dahan persinggahan malaikat. Manusia biasa pun ada benda yang dipanggil roh, dan roh ini ialah wa nafsin wa ma sawaha
fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sadaqallahul azim. Surah Al-Syams ayat nombor 7 dan 8. Demi diri manusia dan menyempurnakan kejadiannya, yakni dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawa kepadanya kejahatan dan membawa kepadanya bertakwa. Asy-Syam ayat 7-8. Tu ya, Allah sempurnakan kejadian manusia. Sebab tu kerana roh ini dibekalkan kepada manusia, maka mereka berkelayakan dan berbakat untuk merapatkan diri Allah. Merapatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kelayakan ini tidak dapat dicapai oleh gajah walaupun badannya lebih besar daripada manusia. Bumi walaupun lebih handal daripada manusia. Langit walaupun lebih luas daripada manusia, kerana zat mereka tidak ada roh. Kalau manusia faham benda ini, maka tidak ada ajabah. Tidak ada perasaan kaget ataupun hairan. Tidak ada rasa ganjil. Oleh kerana manusia memiliki roh, maka kita dipertanggungjawabkan memikul agama yang juga datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sebagai kita sebagai manusia. Ya. Sewaktu Islam diturunkan dari langit ke bumi, kata Tok Guru, tidak ada makhluk hendak menerimanya selain manusia, walaupun bukit lebih besar, walaupun emas lebih berharga daripada manusia. Jadi setiap manusia tanpa mengira jenis atau keturunan hendaklah menghargai dan merasai bahawa mereka lebih besar daripada segala-galanya. Sebab itulah terlalu amat salah jika manusia mewujudkan kasta-kasta seperti di India yang terkenal dengan kasta Brahman, Kshatriya, Vaishya dan Sudra. Menurut Islam, orang asli dan orang Melayu serupa saja. Sama-sama berkelayakan masuk surga, sama berkelayakan masuk neraka. Orang putih, orang Arab, Datuk Said, Raja Tengku, Nik, Raja Jembal, semuanya ada bakat untuk masuk neraka dan juga bakat untuk masuk ke dalam syurga. Tu maksudnya antara manusia, umat manusia ni tak ada yang di levelize, maksudnya tak boleh dalam Islam, tak ada bab kasta ataupun level status macam mana. Semuanya sama. Tak kira bangsa apa, dua-dua potensi untuk ke neraka pun boleh, untuk ke syurga pun memang potensi besar. Semua boleh. Orang asli, tak asli, orang Melayu, India, Cina, semuanya memang ada potensi dua tempat. Iaitu satu ke syurga, satu lagi ke neraka. Dua-dua boleh dalam Islam. Tu. Maknanya tak kira siapa. Hasil daripada ini, bila manusia memahami taraf diri sendiri, maka sifat sombong, membesar diri dan takbur akan turun. Bila ada level, bila ada kasta, itu jadi. Mereka tidak lagi hendak berdengki. Ya, tidak lagi bila dah faham bab taraf diri sendiri, maka sifat sombong, besar diri, takbur akan turun. Kalau ada tadi sifat kasta, habislah. Dia nak levelkan diri. Tapi bila ada bab fahamkan taraf diri sendiri, sifat sombong, besar diri, takabur akan turun. Dia tak guna pakai lagi. Mereka tidak lagi hendak berdengki, hendak berdendam. Masing-masing menumpukan ke arahan kesempurnaan atau kesuburan roh menuju ke pangkuan Allah Ta'ala. Orang miskin tidak merasa hina diri. Orang kaya tidak merasa besar diri, kerana semua manusia adalah serupa belaka. Pada pandangan Allah Ta'ala, kelebihan manusia di sisi Allah Ta'ala terletak di atas takwa masing-masing. Sebab itulah
Walaupun tidak ada lagi Nabi selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, tetapi ada suatu martabat lagi yang diberi kepada manusia sampai kiamat, iaitu manusia yang berkelayakan menjadi wali Allah. Apa bendanya wali Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allah ila khawfun alaihim wala hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Sadaqallahul azim. Surah Yunus ayat nombor 10. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada kebimbangan, yakni dari sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Yakni wali-wali Allah itu ialah orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Nabi tak ada, tapi waris-waris Rasulullah SAW senantiasa ada, saling berganti. Syarat pertama untuk menjadi wali Tuhan ialah amanu, iaitu beriman. Seorang yang berilmu belum tentu lagi dia beriman. Beriman artinya yakin dengan apa yang dipelajarinya. Sebagai bukti seorang alim yang beriman adalah segala tutur kata dan percakapan dia serupa dengan apa yang dia belajar daripada Al-Quran. Begitu juga dengan perangainya terpengaruh dengan ilmu yang dia belajar. Segala tingkah laku, tindak tanduk, cara berfikir dan segala aktiviti hidupnya dipengaruhi oleh ilmu yang dia belajar. Itu yang pertama, syarat pertama untuk menjadi wali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti takat tu pagi ni. Mudah-mudahan kita dapat sambung petang ni insya-Allah untuk sifat kedua sebagai wali Tuhan yang ditulis oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, tafsir surah Yunus. InsyaAllah kita berhenti takat tu kot. Yang terbaik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri, saya ucapkan ribuan terima kasih untuk bagi ruang untuk join sama-sama. Bukan tafsir, kita baca sama-sama. Masih lagi dalam PKP, masih lagi dalam keadaan masih lagi menunggu dalam bulan Ramadan. Kita bawa ayat-ayat Quran, dekati ayat Quran yang telah ditulis, yang telah ditafsirkan Tuan Guru Nik Abdul Aziz, iaitu surah Yunus. Yang terbaik semua daripada Allah Ta'ala, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudah hingga surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim, shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbir imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nishhar yamina wa qdi hawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzuka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tahassanna bizil wajjabar wa tasamna bi balaqud allazi la yamut isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin haram wal mansima bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil aliyyil dayyan, subhanallah syadidil arkan, subhana man yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Subhana man la yushghiluhu sya'nu wa nanshan, subhanallahil hannani mannan, subhanallahi musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis samai was-sami'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an nazzajaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairuk. Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli jabbarin anid wa a'udzu bika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizun binasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar wa qina azabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillah masyaallah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.